Allah, saya suka berdoa bila dengar orang Kelantan tepuk tangan. Rasa Allah, syok berdoa lah. Baik, para penonton, pandang-pandanglah cakap Kelantan. Sidang penonton yang saya hormati sekalian, apabila kita bercakap pelbagai masalah yang timbul, persoalannya bagaimana. Dan saya tertarik apa yang pernah dikongsi oleh Yang Muhammad Datuk Nasruddin Daud. Mengatakan bahawa tema yang dibawa oleh negeri Kelantan adalah Innamal Mu'minuna Ikhwah. Ayat daripada suratul Hujurat. Apa ibrah sebenarnya di sebalik ayat tersebut yang Kelantan nak bawa? Mesej kepada orang ramai. Mesej yang penting yang kita kendaki daripada Innamal Mu'minuna Ikhwatun ialah tentang ikatan antara sesama Islam ini tanpa mengira bangsa, keturunan dan juga latar belakang. Semua kita diikat oleh satu tali yang kukuh, iaitu tali akidah. Tali akidah inilah menjadi tali yang lebih kukuh daripada faktor-faktor yang lain. Dan sebab itu dalam membina kekuatan ummah dan juga membina negara bangsa lah, kalau kita guna bahasa sekarang ini, akidah mesti memainkan peranan yang penting. Agama ini mesti jadi pengikat. Sebagaimana Nabi SAW membina negara Islam yang pertama di Madinah dengan akidah. Sebab itu di sana ada Bilal Al-Habashi yang mewakili golongan hitam. Ada Suhaib Ar-Rumi yang mewakili masyarakat Eropah. Ada Salman Al-Farisi yang mewakili masyarakat daripada Asia Tengah. Dan ada juga bangsa Arab. Jadi semua mereka ini kedudukannya lah sama saja kerana mereka diikat oleh akidah yang satu. Jadi dalam konteks negara pada hari ini, kita mesti mengukuhkan aspek ini. Ya, InsyaAllah kalau kita boleh meningkatkan kefahaman dan penghayatan dalam aspek akidah ni, kita boleh mengukuhkan kekuatan ummah. Terutama dari isu tadi yang moderator sebut, anak-anak muda kita mengkritik agama Islam. Saya memang kesian kepada anak muda ni, pertama ialah kerana kejahilan. Ya, mereka tidak ada ilmu yang cukup tentang Islam. Mana tidak kita ada kena kefahaman. memandang dari sudut sebagai kasihan, bukan benci. Bukan benci. Kita kesian kepada mereka. Mereka menolak Islam bukan kenapa? Kerana mereka tidak faham. Dan mereka tidak mengetahui keindahan Islam itu sendiri. Dan ini mungkin kerana kelemahan kita. Sebagai kerajaan, kita tidak menekankan aspek pendidikan agama. Kita hanya terlalu memfokus pada aspek-aspek yang lain. Kita boleh bukan kata tak ada langsung, tapi jadi kecil. Jadi kecil dan agama diberi aspek hanya taklim saja. Maklumat-maklumat, menyampaikan maklumat bukan untuk membina jiwa. Membina jiwa dan juga penghayatan. Jadi aspek ini perlu diberikan perhatian. Baik juga pada pandangan saya ialah pendekatan kita. Kerajaan, orang-orang agama dalam mendekati masyarakat ini perlu disesuaikan dengan suasana dan zaman yang ada. Kita tidak boleh stereotip dalam menyampaikan Islam kepada masyarakat. Kita kena tengok orang muda ni, kita kena dekati mereka dengan bahasa dia, dengan approach yang sesuai dengan dia. Sebab itu Nabi kata khatibun nas ala qadri uqulihim, itu sebenarnya luas tafsirannya. Kita perlu mendekati mereka dengan cara mereka. Saya ingat waktu saya belajar di luar negara, saya bertanya pada guru saya yang kebetulan seorang padri Kristian yang aktif dalam gerakan missionary di Afrika. Dan juga di England. Dia kata syarat untuk menjadi padri di England itu, orang itu mesti ada Bachelor of Science. Untuk menjadi padri, syarat asasnya dia kena ada BSc. Bachelor of Science. Baru dia boleh diterima dan dilatih untuk menjadi seorang padri. Saya tanya kenapa? Ialah kerana masyarakat sekarang, masyarakat moden, masyarakat yang penuh dengan maklumat saintifik. Jadi orang yang nak menjadi padri ini, dia mesti memahami kepala pemikiran masyarakat itu. Jadi kalau dia sendiri tak erti sains, dia tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan masyarakat yang ada. Dan mungkin ini antara kelemahan kita gini. Kita bercakap bahasa lama, orang sekarang ni menggunakan bahasa yang model lu gua, kita mungkin anak anta sebagai contohnya lah. Sebagai contoh. Walaupun saya suka anak anta itu, tetapi mungkin bagi anak-anak muda, anak anta itu tak boleh masuk ni, dia kata tak boleh masuk. Kena pula nama dia Ana. Ana pula. Jadi itu saya rasa yang perlu kita berikan perhatian. Cantik apa yang Datuk sebut. Maknanya kadang-kadang kita melihat ahli politik sebagai contoh, ada satu patah kata, a statesman thinks for the next generation. A politician thinks for the next election. Pandangan Datuk tentang soal ini? Saya rasa asas kepada semua perkara ini ialah kerahmatan, kasih sayang. Sebab itulah kita pilih pun tema program dakwah negara ni menyemai kasih sayang ini, kasih sayang disemai. Kerana kasih sayang inilah asas kenan tunggak. Kalau kita bercakap, saya setuju apa yang Muhammad Datuk sebutkan. Khatibun nas ala qadri uqulihim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak deal dengan manusia ni kena tengok level pemikiran dia. Dan dalam kita nak deal dengan manusia, terutama anak muda khususnya, kita kena lahirkan kasih sayang ini.
Sebab itulah ini ada terkait dengan ayat Al-Quran apabila Allah menyebut auzubillahi minasyaitonirrajim fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min haulik. Maka kerana sifat kerahmatan Allah lah maka kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersifat lemah lembut. Rahmat Allah ini datang dengan nilai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu. Maka Nabi ini lemah lembut dia kerana lemah lembut yang datang dengan nilai kasih sayang. Maka orang itu tidak lari pada Nabi. Kalaulah Nabi bersifat keras dan kasar, nescaya lam faddu min haulik. Maka mereka akan meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah macam mana kita nak berurusan deal dengan remaja hari ini, generasi kita. Bukan saja remaja, orang tua pun kadang-kadang lari daripada terpesong pada ajaran yang sebenar. Lagi ramai. Marah tak tentu kalu, label tak tentu kalu. Ya. Sorry lah. Kelantan rupanya. Label tak tentu pasal, marah tak tentu pasal. Ini perkara-perkara yang kita harus semaikan. Kasih sayang ini. Bahkan kalau kita nak marah pun, Allah, Nabi kita ajar sederhana. Sederhana. Jangan melampau. Sebab itulah ada disebut dalam Imam Bukhari, Adabul Mufrad. Kata-kata Sayyidina Ali dan sebahagian kalau riwayat lain mengatakan ini adalah hadis Nabi. Tapi disebutkan dalam kitab Adabul Mufrad. Nabi sebut ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma wa baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yawman ma. Kita kasihlah seseorang itu sesederhana mungkin. Kerana mungkin orang yang kita kasihi itu akan menjadi musuh yang paling kita benci. Begitu juga wa baghidaka haunan ma, bencilah musuhmu sesederhana mungkin. Kerana mungkin musuh yang kamu paling benci itu menjadi kekasihmu yang paling kamu sayangi. Apatah lagi dalam kerangka umat Islam itu sendiri. Yang disebutkan tadi, kita ini adalah saudara. Saudara yang seakidahnya, saudara yang sealiran agamanya. Kalaupun kita berbeza pandangan, jangan sampai kita putus talian silaturahim. Kalaupun kita tidak bersetuju dengan pandangan saudara kita, pendirian saudara kita, tak kiralah pendirian apa sekalipun, pendirian politik ke, pendirian perniagaan ke, pendirian ekonomi ke, tak kena dengan baju Amin pakai hari ini ke, itu tak apa. Sebabnya kita bicara semula. Kita bicara semula, tapi yang paling penting kita tasamuh, berlapang dada. Dan lapang dada itu asas dia keterikatan kita kerana kita ini adalah Islam. Kita ini adalah seakidah. Akidah kita apa? Pegangan dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah yang sebagaimana digambarkan oleh Nabi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Kalau itu yang kita pegang, insya-Allah kita akan peroleh bukan saja keberkatan daripada Allah tetapi juga kekuatan yang mana Allah janjikan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum melainkan kita sendiri yang mengubah nasib kita sendiri. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Para penonton, saya ada satu hadis saya nak tanya kepada Yang Muhammad Datuk. Nabi sebut al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Gapo benar Nabi doa pada hadis tu? Secara mudahnya ya, Nabi meminta kita supaya memperkuat ke antara satu sama lain. Kalau ada kelemahan pada saudara kita, kita mesti menguatkan dia. Kalau ada kesilapan, kita mesti membetulkan dia. Kalau ada kekurangan, kita mesti menambahkan kekurangan itu. Itu dimaksud yashuddu ba'duhu ba'dan. Itu paling penting. Kalau dia lari daripada asas agama, kita kena tarik dia balik kepada jalan yang benar. Kalau dia menyeleweng, kita betulkan dia. Sebab itulah kita mengkritik kerajaan pun sebahagian daripada usaha yashuddu ba'duhu ba'dan. Dan kerajaan sendiri pun mesti terbuka dengan kritikan yang diberi. Tidak menganggap kritikan itu untuk menjatuhkan kerajaan semata-mata. Jadi sebab itulah saya setuju Amin. Kerana adanya pelbagai parti politik, UMNO dengan PAS umpamanya. Amannya masing-masing adalah untuk menguatkan antara satu sama lain. Tadi masa petang tadi kami sempat berbincang. Datuk ada sebutkan kata-kata seorang tokoh UMNO lama dia sebut kehadiran PAS itu adalah sebagai cerminan kepada UMNO. Yang mana saya setuju. Kerana kita saling yashuddu ba'dha ba'dha. Maknanya menguatkan antara satu sama lain. Kerana akidah kita sama, aliran mazhab kita pun sama. Dan cara kita semayang tak berubah pun. Jadi sebab itulah yang paling penting kita saling mendokong menutup kelemahan yang ada. Sebab itulah kita ni manusia yang tidak akan terpisah daripada melakukan kesilapan. Selagi mana kita kullu ibnu adam khata' wa khairu khata'in tawwabun.
Setiap anak Adam ini melakukan dosa. Tetapi sebaik-baik dosa adalah mereka yang sentiasa bertaubat. Maknanya ketidaksempurnaan kita itu akan saling kita lengkap melengkapi. Sebab itulah kita harus bertasamuh, berlapang dada dan menerima setiap pihak itu seadanya. Maknanya kita tak boleh mendabik dada bahawa kita saja betul, orang lain salah. Inilah prinsip adalah ataupun prinsip adil dalam Islam. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kita kepada satu puak, satu kaum menyebabkan kita tidak berlaku adil kepada puak ataupun kaum itu. Berlaku adillah kerana adil itu dekat dengan takwa. Mudah-mudahan dengan takwa ini kita akan menyatukan sesama Islam ini. Wallahu a'lam bissawab. Ringkas, air dicincang, adakah akan putus? Umat Islam walaupun berbeza politik, adakah akan putus? Ya Muhammad Datuk, ringkas. Tidak putus macam saya sebut tadi. Air takkan putus kalau sifat cecairnya kekal. Tapi jangan bertukar jadi air batu. Itu saja. Kalau terjadi air batu, bukan setakat putus, dia boleh hancur. Saya. Tapi kalau jadi air kalau batu, serak dalam tanah, tak boleh nak sambung dah. kalau jadi air batu kita akan cari pemanas supaya dia cair balik. InsyaAllah. Supaya akhirnya dia tidak akan terputus insya-Allah. Masya-Allah. Jadi para penonton saya mati sekalian, sebarang pertelingkahan, sebarang perbezaan, ayo kita cairkan supaya dia tidak akan hancur, malah dia tak akan putus selama-lamanya. Dan para penonton saya mati sekalian, sebelum kita nak pergi lebih jauh, kesimpulannya kita nak ajak rakyat Malaysia, khususnya negeri Kelantan, supaya akhir sekali pentas dakwah pada malam ni dia tak berakhir di sini. Dr. Ashraf. Ya insya-Allah, maknanya ini satu permulaan yang baik. Sebab itulah pentas dakwah ini dan program dakwah negara ini adalah satu pentas di mana kita nak menjelaskan dan menzahirkan bahawa akhirnya Islam itu lebih tinggi daripada segala-galanya. Walaupun apa juga perbezaan yang ada tidak akan melenturkan, meleburkan nilai ukhuwah Islamiah yang kita sama-sama pegang insya-Allah. Dan Datuk, apa lagi yang kita nak seru? Untuk sebagai penamatnya, saya nak tarik perhatian kita semua kepada sebuah hadis Rasulullah SAW yang mana Nabi menyebut taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat sampai bila-bila, iaitulah Al-Quran dan sunnah aku. Inilah jalan dan pilihan yang ada kepada kita umat Islam kalau kita nak kembali kepada kesatuan, kembali kepada kekuatan dan kegemilangan kita sebagai ummah di bumi Malaysia, insya-Allah. Dan sebagai Timbalan Menteri Besar Negeri Kelantan, komitmen negeri Kelantan dalam kerjasama antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Kita Kelantan sejak dulu pun memang terbuka. Dengan siapa-siapa pun kita boleh bekerjasama untuk kepentingan agama dan ummah. Asasnya lah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu saja. Dan kita memang sebab itulah kita Ada program dakwah bekerjasama, program dakwah, tilawah, permintaan untuk buat sekolah dan sebagainya, kita tak pernah tolak. Buat universiti pun, walaupun kita nak masuk tak boleh dalam sekolah, tapi kita bagi juga tanah untuk buat sekolah. dan Yang Muhammad Datuk Senator, jaminan kerajaan pusat supaya kerjasama erat antara negeri dan persekutuan akan terus ada demi kemaslahatan rakyat negeri Kelantan, rakyat Malaysia. Saya rasa permulaan baik. Hari Isnin lepas pun Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khair datang sendiri memberikan cek berjumlah hampir 80 juta ringgit untuk semua imam-imam seluruh Malaysia, seluruh negeri Kelantan, guru-guru takmir negeri Kelantan, guru-guru kafar di negeri Kelantan, yang mana ini adalah komitmen kerajaan persekutuan demi Islam. Asas-asas yang kita pegang dalam perlembagaan, kita wajib untuk membantu wa ta'awanu fi ma tafaqna alaih, bekerjasama dalam perkara-perkara yang wajib kita sepakati. Seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran tadi yang dibacakan oleh Datuk Ni'amah, bahawa kita harus bekerjasama di atas al-birri wat taqwa dalam hal-hal kebaikan dan juga asas-asas ketakwaan. Mudah-mudahan ini akan menyebabkan menjadi satu asbab untuk kita boleh bekerjasama dengan lebih erat lagi di masa akan datang. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi para penonton yang saya hormati sekalian, sekali lagi kita berikan tumpukan paling gemuruh untuk Dr. Ashraf Wajdi. Tuan dan puan-puan, tumpukan untuk Dr. Ashraf Wajdi. Dan juga tumpukan gemuruh untuk Timbalan Menteri Besar Yang Berhormat Datuk Muhammad Amar bin Abdul. Tumpukan untuk beliau, tuan dan puan-puan. Sebagai penutup, ayo kita renung satu ayat Allah Azza wa Jalla dalam Quran. Kata Allah, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kata Allah, kamu semua, kita semua ini, saya, anda yang sedang menonton di rumah masing-masing, kita adalah umat terbaik di kalangan manusia. Tapi ada satu syarat, kata Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Syaratnya ialah saya kena pegang
Panelis kena pegang, semua anda yang menonton kena pegang. Apa kata Allah? Kita beriman pada Allah, kita beriman pada Rasul, dan kita kita menyuruh ke arah yang ma'ruf, kita mencegah kemungkaran, dan kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi kerana menonton pentas dakwah pada malam ini. Sekian lagi saya Amin Idris. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam belaka.